Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Pertamanya, marilah kita bersama-sama merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-14. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-20 surah Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. Dan setelah berlaku perundingan, mereka menjualnya dengan harga yang murah, iaitu beberapa dirham sahaja bilangannya, dan mereka adalah orang yang tidak menghargainya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Qureshi Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah mentafsirkan ayat ke-20 surah Yusuf dengan menyatakan bahawa dalam perjalanan, kafilah yang menemukan Yusuf berfikir panjang tentang anak yang mereka temui itu. Boleh jadi juga mata mereka tidak melihat keistimewaannya. Maka ketika mereka sampai di Mesir, mereka membawanya ke pasar dan mereka menjumpai pembeli setelah tawar-menawar dan akhirnya mereka menjualnya dengan harga yang murah, iaitu beberapa dirham yang dapat dihitung dengan jari, dan mereka bukanlah orang yang tertarik hati kepada Yusuf. Mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah kerana khawatir orang tua Yusuf atau tuannya mencari dan menemukannya, atau para pembelinya tidak menunjukkan rasa tertarik agar harga jualnya dapat lebih murah daripada yang ditawarkan. Profesor Dr. Muhammad Qureshi Shihab menjelaskan kalimah bakhsin bermaksud murah. Pada asalnya ia bermaksud kekurangan disebabkan kecurangan, sama ada dalam bentuk mencela atau memperburuk sehingga tidak disenangi, atau penipuan dalam nilai, atau keculasan dalam timbangan, dalam takaran dengan melebihkan atau mengurangkan. Sementara para ulama memahami kalimah mereka dalam lafaz mereka menjualnya, dan mereka bukanlah orang yang tertarik pada Yusuf, merujuk kepada saudara Yusuf. Tetapi konteksnya ayat tidak menyokong pendapat ini. Manakala bagi kalimah zahidin diambil daripada kalimah zuhdun, iaitu ketidaksenangan terhadap sesuatu yang biasa disenangi. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-20 surah Yusuf ini dengan menyatakan bahawa sesampainya di Mesir, mereka pun menjual anak yang ditemukan di dalam perigi tersebut dengan harga yang sangat murah. Mereka menjual Yusuf dengan harga yang jauh daripada yang sepatutnya, dengan harapan Yusuf dapat lepas daripada tangan mereka secepatnya. Dalam Sifratut Takwin dijelaskan bahawa yang menjual Yusuf kepada orang Arab Bani Ismail adalah saudara Yusuf sendiri. Saudara Yusuf membelinya dari orang Madian yang mengeluarkan Yusuf dari perigi. Huraian Sifratut Takwin ini diikuti oleh sebahagian ahli tafsir. Dalam ayat ini menjelaskan jalan Yusuf terlepas daripada bencana, iaitu baginda dikeluarkan dari perigi oleh kafilah pedagang yang pergi ke Mesir dan mereka menjualnya di Mesir dengan harga yang sangat murah. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah
atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar. Ketika mentafsirkan ayat ke-20 surah Yusuf ini menyatakan bahawa Yusuf dipandang sebagai orang yang tidak berharga sahaja kerana tidak diketahui siapa ibu bapanya atau siapa penjaganya. Manakala maksud di hujung ayat ini dan mereka kurang suka kepadanya. Menjelaskan bahawa tukang timba air dari pergi itu atau rombongannya kurang suka Yusuf berada lama dalam rombongan mereka kerana ditakuti mereka ditahan dan ditemui penjaganya kerana menunggu lama untuk laku dijual. Mereka ingin anak ini cepat lepas dari tangan mereka sehingga kalau ada orang yang bertanya kelak, mereka dapat menjawab mereka tidak tahu menahu tentangnya. Itulah sebabnya mereka menjual dengan harga yang murah supaya cepat dibawa orang pergi daripada mereka. Kemudian, Bani Ismail atau orang Arab itu pun meneruskan perjalanan ke Mesir. Sesampai di sana, anak itu dibawa ke pasar budak, tempat orang menawar mahal harganya. Yang membelinya itu adalah orang yang berpangkat tinggi dalam kerajaan Fir'aun. Ada yang menyebutnya sebagai Aziz Mesir, iaitu pemimpin Mesir. Manakala Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi menjelaskan tafsiran bagi ayat ke-20 surah Yusuf ini dengan menyatakan bahawa mereka menjual Yusuf dengan harga rendah, iaitu beberapa dirham sahaja sebab mereka tidak tertarik kepadanya. Demikian manusia dalam usianya sangat berharga telah dijual belikan sebagai budak dengan harga yang tidak seberapa. Manakala Al-Qadhi Ustaz Haji Muhammad Said bin Umar di dalam kitabnya Tafsir Nurul Ihsan mentafsirkan ayat ke-20 surah Yusuf ini dengan menyatakan bahawa mereka itu ialah kafilah menjual Yusuf kepada orang yang bermusafir dengan harga yang sedikit dengan beberapa dirham sahaja dalam 20 dirham. Dan mereka itu daripada kalangan orang zahid iaitu tidak berkehendak pada harga, namun hanya berkehendak Yusuf dibuat negeri saja. Maka Yusuf dibawa oleh angkatan musafir yang membelinya pergi ke Mesir dan dia dijual kepada seorang pembeli dengan harga 20 dinar dengan 2 pasang kasut serta 2 helai kain. Sidang pendengar yang dimuliakan, demikianlah tafsir bagi ayat ke-20 surah Yusuf menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-20 surah Yusuf ini mengesahkan keadaan Yusuf yang telah ditinggalkan oleh saudaranya ke dalam perigi, kemudian ditemui oleh kafilah lalu dijual dengan harga yang murah. Kafilah tersebut ingin segera melepaskan Yusuf daripada tangan mereka kerana khawatir jika dijumpai oleh ibu bapa ataupun penjaga Yusuf maka mereka menjualnya dengan nilai yang sangat rendah. Jika kita melihat sikap para kafilah yang khawatir ditemui oleh penjaga Yusuf, ia adalah suatu sikap yang tidak wajar dilakukan bagi seorang yang mempunyai sifat manusia. Bagi mereka yang mempunyai sifat ihsan, sewajarnya anak kecil seperti itu yang kehilangan ibu bapanya perlu dipulangkan kembali kepada orang tuanya. Sekiranya sifat ihsan itu masih tersisa, pasti mereka akan berusaha mencari dan memulangkan Yusuf kepada ibu bapanya. Namun, tindakan mereka bertentangan dengan kewajaran sikap seorang yang mempunyai sifat kemanusiaan. Sebenarnya, sikap ini juga tidak terlepas daripada masyarakat kini. Masih ramai yang tiada sifat belas ihsan dalam diri dan hanya memikirkan kebaikan untuk diri sendiri tanpa memikirkan akibat yang akan tertimpa kepada orang lain. Sebagai contoh, isu yang agak hangat di Malaysia ketika ini ialah isu rumah tangga disebabkan orang ketiga yang menghancurkan hubungan di antara suami dan isteri. Isu ini tidak perlu diulas lanjut kerana sudah ramai pihak yang mengulasnya. Namun sebagai seorang yang mempunyai sifat ihsan dan sifat kemanusiaan, perbuatan ini perlu dijauhi kerana kita perlu memikirkan kehidupan orang lain berbanding kehidupan diri kita sendiri. Selain itu, terdapat isu seorang yang mempergunakan kawannya dengan mengambil kad bank dan membeli telefon pintar yang mahal tanpa pengetahuan kawannya. Hal ini juga tidak mungkin terjadi jika ada sifat ihsan dalam diri. Kita perlu tahu di mana batas hak diri kita dan hak orang lain. Jika kita melanggar batas hak orang lain, maka kita telah menganiaya dan berbuat zalim kepada mereka. Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana min ahli sa'adati fayasiru ila amali ahli sa'adah, wa man kana min ahli syaqawati fayasiru ila amali ahli syaqawah. Faqal i'malu fakullun muyassarun amma ahli sa'adati fayuyassaruna li'amali ahli sa'adah. Wa amma ahli syaqawati fayusayyaruna li'amali ahli syaqawah." Sesiapa dalam kalangan orang yang bahagia, ahli syurga, maka dia akan beramal dengan amalan orang yang bahagia, ahli syurga. Adapun sekiranya dia daripada kalangan orang yang derita, ahli neraka, maka dia akan beramal dengan amalan orang yang derita, ahli neraka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, beramallah dengan setiap orang itu akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu taala. Adapun orang yang bahagia akan dipermudahkan dalam beramal dengan amalan orang yang bahagia. Manakala orang yang derita akan dipermudahkan dalam beramal dengan amalan orang yang derita. Hadis sahih riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zalzalah ayat ke-7 dan ke-8, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalnya. Dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalnya. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-20 surah Yusuf ini ialah, sebagai Muslim, kita perlu mempunyai sifat ihsan terhadap sesama manusia. Kita tidak sepatutnya melanggar batas hak orang lain yang menjadikan mereka rasa teraniaya dan rasa dizalimi. Umat Islam perlu saling menjaga hablum minan nas, iaitu hubungan sesama manusia. Hubungan ini juga yang akan menentukan redha Allah atas diri kita, sama ada kita berbuat baik atau berbuat jahat terhadap orang lain. Setiap Muslim perlu sentiasa berusaha untuk melakukan kebaikan walau sekecil zarah, kerana ia mempunyai nilainya di sisi Allah. Dalam masa yang sama, perlu menjauhi kejahatan walau sebesar zarah, kerana ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.